sini. Alright, sekarang aku dah ada semua device yang aku nak tunjukkan dekat korang. Dan kalau korang ni dah pakai telefon like 4 years, lepas tu fikir nak tukar ataupun bateri dah kong nak beli yang baru, and berkira at the same time tak nak spend banyak-banyak sangat, this one you should get. And semua device ni termasuk dalam offer Hotlink Postpaid. And Hotlink Postpaid tu actually sama je macam Maxis biggest sale hari tu. So, korang dengar betul-betul apa yang aku cuba jelaskan dekat korang dalam video ni untuk semua device yang terpilih. Before that, kita akan tengok salah satu device daripada apa yang aku dah pilih ni. So, yang pertama sekali kita akan tengok jenama yang paling famous sekali adalah Samsung Galaxy M12. Dengar je jenama Samsung, mesti kata, okay, this is one is flagship and mahal. Tak juga. Alright, tengok dia punya telefon sekarang ni. Wow, this looks nice. Tengok, warna dia memang menonjolkan dengan tekstur dekat belakang tu, korang boleh tengok sendiri. Actually, it's a bit unique kan untuk telefon-telefon yang entry level daripada Samsung. And then, apa lagi yang korang akan dapat? Actually, dia ada bagi charger sekali tau. So, dekat sini, very convenient untuk dia bagi. And then, dia punya battery pula is actually quite packed dengan 5000 mAh. Disebabkan bateri besar tu juga, kalau korang perasan, it's a bit massive kan dekat tangan aku. And it's a bit tebal. Yes. Lepas tu, korang boleh tengok dekat dia punya screen tau. So, dekat sini kalau korang perasan, dia actually smooth je. Yes. It packs dengan 90Hz display. Untuk telefon macam ni, it's quite amazing bagi aku. Sebab Samsung dapat letak screen macam ni dekat telefon diorang Samsung Galaxy M12. Kalau ikut sebelum ni tak silap, tak support pun 90Hz. Kau boleh tengoklah dekat dia punya UI, dia punya animation, bila tekan, bila tutup, bila onkan sesuatu switch tu. Contohnya macam aku buka Bluetooth kat sini. Dia ada macam kembang, lepas tu dia tak menyala. Macam tu. Kalau korang macam aku ni memang suka dekat tiny detail, biasanya telefon lain tak buat, tapi Samsung buat. This one is one of it. And besar dia 6.5 inches. So sama macam kebanyakan telefon flagship yang korang biasa tengok ataupun korang biasa pakai. Salah satu feature juga dekat Samsung phone ni, actually korang boleh connectkan dengan kebanyakan Samsung punya IoT tau. So macam vacuum ke, contohnya macam screen ke, dia punya kipas ke and everything. Kalau korang kenal ataupun korang ada Samsung brand, korang boleh connectkan dekat Samsung ni untuk control korang punya IoT. Kalau korang petikan kamera, this one packs 3 kamera. Tapi ada satu yang lagi yang aku rasa korang patut tengok juga. That is 48 megapixel sebagai main sensor dia ataupun main camera, and then 5 megapixel untuk ultra wide. Jangan lupa juga macro 2 megapixel and then another 2 megapixel untuk depth. Macam biasa untuk normal telefon-telefon macam ni untuk promote dia punya branding. Next one, kita akan pergi dekat device yang agak menarik bagi aku. That is Realme C11. This one is a really, orang kata, paling minimalis lah. Kalau korang kenal orang yang minimalis, korang patut tunjuk dekat dia video ni so that dia boleh beli telefon yang orang kata sama dengan dia punya pendirian. Sekarang aku akan ceritakan kenapa aku cakap telefon ni is actually sangat-sangat minimalis. Oh, okay, macam biasa korang akan dapat kotak dekat dalam, so tak perlu nak risau dah. Alright, this is a Realme C11 2021. Dekat kotak saya ada tunjuk kot dekat sini. So, Fazli, what special about this? Kalau kau tengok, dia hampir sama macam Samsung M12 dengan design kotak ataupun petak dekat bahagian kamera ni kan. Lepas tu dia punya tekstur dekat belakang, korang actually boleh dengar, and ada nama besar Realme dekat sini. So this is a phone daripada Realme juga. And kenapa aku cakap minimalis? Cuba korang tengok skrin dekat depan ni, 6.52 inches. Lagi besar sikit daripada Samsung M12, but really small punya diameter ataupun ukuran. So dekat sini dia pakai HD tau, ataupun high definition punya screen. It's not going to be over daripada apa yang biasa korang expect ataupun korang guna, sebab macam aku cakap, this one is a really basic minimalist phone. Korang boleh fikir positif actually, sebab korang tak perlu macam nak risau kalau pakai OLED kan, screen kan biasanya akan burn in screen. So this one is less untuk prone to that kind of stuff. So Fazli, how does it perform untuk telefon ni? Okay, in all honesty lah kan, kalau korang ni tak guna banyak apps, you can go with this one. Sebab mestilah korang buka satu-satu app kan. Contoh macam biasa scroll lama dekat Twitter ke, can do actually that. Tapi kalau korang ni jenis yang buka banyak apps and buat multitasking, ambil yang M12 kalau korang nak. Benda bagusnya dekat sini, dia punya notch actually tak adalah massive macam kebanyakan telefon yang korang biasa pakai, mid-range ke, flagship ke. This one is really small ataupun bentuk V macam tu. Comel je macam tu. Minimalis bukan dekat situ je tau. Cuba kau tengok dia punya belakang ni ataupun kamera ni. Okay, cuba teka berapa biji kamera dekat belakang ni. 2, 3, 4. Actually dia pack 8 megapixel dekat bahagian belakang ni. Apa yang kau nampak tu hanyalah flash dan juga nama untuk kamera and AI. Okay, so dekat sini korang jangan pandang benda ni macam negatif sangat. It's skill that matter, bukan kamera. Kalau pakai kamera buruk pun ataupun kamera yang tak high megapixel pun,
kalau tak ada seni ataupun tak ada mata vision yang cantik untuk tangkap gambar, tak jadi gak. Right, sekarang kita akan move on dekat satu lagi device. Last, kalau tadi yang minimalis, yang ni opposite of that. Sebab dia ada pelbagai features yang aku rasa kontra daripada Realme C11 tu. Alright, kali ni aku tengok Realme C21Y ni, yang kau tengok dekat sini, is a bit unique. Sebab kalau kau tengok dekat bahagian skrin depan ni, kau dah nampak satu benda dah. Perasan tak dia punya skrin ni actually terang? Yes, the reason why it is terang is dia punya skrin actually pakai IPS LCD. So biasanya kalau kau tengok dekat mana-mana laptop, this one use almost the same as that. Tapi tak adalah calibration macam sebuah laptop kan. And nampak dia punya colour is actually beautiful daripada kebanyakan telefon yang 3-3 tadi ataupun 2-2 tadi tu. Benda sama yang dia ada, sama macam telefon 2-2 tadi tu, adalah dia punya screen actually besar dia 6.5 inches. And then notch dekat atas ni bentuk V ataupun bentuk peace. Aku boleh agak kalau korang nak tengok video ataupun nak tengok gambar dekat dalam screen yang ada dekat Realme C21Y ni, memang sangat-sangat puas hati berbanding dengan dua telefon tadi tu. So aku akan sangat recommend kalau korang nak tengok media, nak tengok video, nak tengok movie dalam telefon ni. And then actually dia pakai Android 11 based on Realme UI tau. So dekat sini korang tahu kalau korang biasa pakai Realme, memang sukalah dia punya animation macam ni. And boleh kata semula kalau nak scroll and nak guna and everything. Benda yang bagus juga aku boleh kata adalah telefon ni actually a bit powerful daripada Realme C11 yang korang tengok tadi tu. So kalau korang pentingkan kuasa juga on a budget, this one should be better dari segi in terms of scrolling. Nak buka app sebanyak sikit, tak ada masalah. So yang ni packs dengan 4GB of RAM, 64GB kalau korang nak guna, and packs a lot of stuff. Lepas tu kalau kau tengok dekat belakang ni, rear camera tau. Tu yang penting sekarang ni. Itu yang kita nak. Telefon ni actually packs 3 kamera. Satu ataupun main sensor dia adalah 13MP. Makro tu actually 2MP. Lepas tu satu lagi depth camera macam biasa kalau korang nak tangkap gambar portrait. Jangan lupa juga actually dia sama je, boleh tahan 5000 mAh satu hari, tak ada masalah. And tak ada isu kalau korang nak guna, kalau on call ke ataupun nak main game sikit-sikit ataupun banyak buat social media punya interact. So dekat sini Realme C21 is the one you should get. Overall semua device yang aku tunjuk dekat korang ni actually almost the same tau. Beza dia adalah pengalaman dia punya UI. Lepas tu dia punya processor is a bit different. And kalau korang nak yang high end punya ataupun lagi tinggi sikit ataupun lagi powerful, go with Samsung Galaxy M12 and Realme C21Y. Kalau korang nak basic, a really basic one, is a Realme C11 2021. So dia punya RAM actually sama je, 4GB. Lepas tu storage is 64GB. Aku rasa korang akan tanya juga benda ni, Fazli, untuk siapa device-device yang kau tunjuk macam ni, kan? So aku akan cakap, this device is suitable untuk orang yang belum upgrade telefon daripada 3 tahun lepas ataupun 4 tahun lepas. Kalau korang nak bagi dekat parents contohnya, Realme C11 sesuai sangat-sangat untuk stay connected dengan parents. Lepas tu juga, kalau korang ada anak, nak bagi device untuk diorang, takkan nak bagi harga yang like beribu-ribu kan. Dia boleh buat untuk guna untuk buat belajar dekat rumah. Semua mudah nak cari information dekat Google and nak tambah knowledge and stay connected dengan cikgu ataupun dia punya kawan-kawan juga. Okay, last chance lah. Korang nak buat secondary phone. Mesti korang nak satu device kan yang tak mahal kan, betul tak? Untuk buat bisnes. Ni lah telefon yang sesuai untuk korang tangkap gambar hantar dekat klien, rekod video, nak bagi contoh-contohnya, nak cuba buat benda-benda baru, eksperimen dekat korang punya smartphone. Boleh juga dalam telefon ni. Korang gaduh kepala buat apa lagi tu? Hotlink ada buat sales besar-besaran sekarang ni. Lepas tu kena bayar berapa? Actually RM0 Hotlink Postpaid, korang boleh dapat device yang paling baru yang korang nak. Paling best korang boleh sign up pelan 12 bulan tanpa bayaran muka. And then kalau korang order online, boleh suruh Hotlink hantar dekat rumah secara percuma. Settle. Aku nasihatkan dekat korang supaya jangan tunggu lagi takut tak sempat dapatkan foto baru korang tu dengan Hotlink Postpaid sebelum 16 Mac 2022. Klik je dekat bawah yang mana Maxis Bigger Sale ataupun pergi dekat mana-mana kedai Hotlink berdekatan untuk dapatkan pelbagai lagi telefon-telefon yang menarik dengan Hotlink Postpaid ni. Dapatkan sementara, stok masih ada. Bye!